Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini. Dalam video kali ini saya akan membincangkan bab 1B. Itu ni dia. Bab 1B adalah bab bahagian kedua daripada bahagian mana ayat bahasa Arab bekerja. Dalam bab ni kita akan membincangkan ayat dan komponen-komponennya. Okey. So, apakah itu ayat? Okey. So, ayat, okey, sebelum tu kita nampak kat sini ada perkataan langkah 3. So, untuk bab hari ni kita berada di langkah 3. Langkah ketiga dalam step untuk berkenalan atau mengetahui bagaimana ayat bekerja. Langkah pertama dengan langkah kedua sebenarnya dibincangkan dalam video yang sebelum ni. So, kita berkenalan dengan kalimah, kita berkenalan dengan status kalimah, kita berkenalan dengan macam ayat. Itu adalah discussion dalam bab 1 dan 2, langkah 1 dan langkah 2. Now langkah ketiga. Okey, langkah ketiga ni kita membincangkan ayat dan komponennya. So, pertama sekali, apakah itu ayat? Ayat ni sebenarnya adalah himpunan kalimah, maknanya dia lebih daripada satu kalimah, dan apabila dia berkumpul dan tersusun, maka daripada situ mesti terlahir satu kefahaman. Okey, satu benda yang berfaedah yang dapat diambil daripada susunan kalimah tersebut. Kalau berlaku susunan tapi tak ada manfaat yang boleh diambil, maka dia tidak dikira sebagai ayat. So, ayat ni yang penting sekali, dia more than one word, boleh jadi 2, boleh jadi 3, tapi bila dia bergabung, berkumpul, dia mesti ada satu kefahaman yang terlahir daripada situ. Okey, so apa yang saya masukkan sebenarnya adalah macam ni. Okey, mungkin saya buat draw sikit. Okey, saya bagi contoh, katakanlah sini saya tulis saya. Contoh saya 1, saya. Kemudian 2, katalah saya tulis makan. Dah. Kemudian yang ketiga, saya tulis kat sini buku yang cantik. Ataupun yang keempat, buku saya. Kemudian yang kelima, saya seorang guru. Okey, saya dalam discussion ni saya masih lagi menggunakan perkataan bahasa Melayu. Sebab tujuan saya dalam discussion ni ialah sebenarnya nak memberikan faham dulu. Okey, nak memberikan faham. Nanti insya-Allah dalam bab seterusnya saya akan gunakan kalimah-kalimah bahasa Arab sebenarnya. Dalam contoh 6 ni sebenarnya ada saya sedang makan. Okey. Right? So, kalau saya kata saya, ini ada tak sebarang fahaman yang boleh diambil daripada sini? Tiada. Tiada faham. Mana tak ada kefahaman. So, ini bukan ayat. Okay, ini bukan ayat. Kalau saya kata makan, pun sama. Tak ada sebarang faham yang boleh diambil daripada perkataan makan. Sebab kita tak tahu siapa yang makan, tak tahu apa yang dimakan, dia kata makan saja. Okey? Perkataan makan saja. So, ini bukan ayat. Okey? Now, contoh nombor 3 ni, dia lebih sikit, tapi kita akan study. Boleh tak faham diambil? Okey? Daripada ini. Katakan, buku yang cantik. Buku yang cantik ni dia more than one word, tapi adakah sebarang kefahaman boleh diambil daripada sini? Ataupun jumlah yang manfaat, sesuatu yang manfaat boleh diambil. Sebab kita tajuk kalau ayat kat sini dia kata ayat adalah suatu asas ayat adalah suatu ayat yang dapat difahami atau mufidah
Perkataan mufidah ni yang penting ni. Dia mesti satu benda yang dapat difahami, bahasa Arab dipanggil mufid atau mufidah. Okey. So, kalau saya kata buku yang cantik, ada tak sebarang kefahaman yang boleh diambil? Masih belum sempurna. So, dia ni bukan ayat. Okey. Sama juga kat sini. Ini juga bukan ayat. Saya kata buku saya. Kalau saya kata buku saya, dia masih ada persoalan. Ada apa dengan buku saya? Kan? So, that's why dia kata bukan ayat. Tapi dia ni kira consider sebagai rangkap. Frasa ataupun rangkap. Sebab dia more than one word. Tapi dia masih belum mencapai taraf ayat. Sama juga buku yang cantik. Kenapa dengan buku cantik? Dengan buku yang cantik itu? Ada apa dengan buku yang cantik itu? Masih ada lagi persoalan kat sini kan. Tapi kalau contoh nombor 5 ni, saya seorang guru. Yang ini adalah ayat. Okey, ini adalah ayat. Sebab kita nampak satu kefahaman yang jelas bahawa saya adalah seorang guru. Ataupun nombor 6 ni, saya sedang makan. Ini adalah ayat. Okey. So, daripada contoh 1 hingga contoh 6 ni, 5 dengan 6 ni adalah ayat. Sebab apa? Sebab dia adalah susunan beberapa kalimah dan dengan susunan dia tu lahir kefahaman, lahir satu benda yang manfaat yang boleh diambil daripada situ. Okey, so itu dia yang dinamakan ayat. Keyword dia kasi adalah mufidah ataupun manfaat. Ada manfaat yang kita boleh ambil. Sebelum ni dalam video 1 dalam bab 1A, okey, bab 1A kita bincang kalimah. Kalimah ni adalah perkataan yang ada makna. Okey. Now, kat sini ada makna, ada makan ada makna, buku yang cantik ada makna, tapi dia bukan manfaat. Dia belum bermanfaat. Okey, dia belum mufidah. So, just nak tengok dia punya perkembangan. Kalau kalimah ada makna, huruf tak ada makna kan? Kita dah belajar sebelum ni. Tapi dalam ayat ada manfaat. That's the keyword. Okay. So, itulah dia definisi ayat kat sini. Okay. Now, soalan seterusnya adalah, apakah ramuan yang menjadikan suatu himpunan kalimah itu layak untuk dipanggil ayat? Itu soalan dia. Apakah dia ramuan yang menyebabkan satu himpunan kalimah itu layak dipanggil ayat? So, ramuan dia begini. Ayat yang mufidah, ayat yang dapat difahami itu, dia datang dalam dua bentuk. Sama ada dari bentuk ayat perbuatan ataupun ayat statement. Itu dia. Kalau kita tengok kat sini kan, contoh nombor 6 ni. Okey, cantik dulu. Okey, ini saya buat satu short form. Ayat perbuatan ni adalah AP. Manakala ayat statement ni adalah AS. Apa tu ayat statement? Apa tu ayat perbuatan? Okey, sebelum saya bahaskan benda tu, kita secara natural kita boleh kata, kita boleh respon. Kalau saya kata, saya seorang guru. Ini ayat statement ke ataupun ayat perbuatan? Kita punya hati boleh jawab, ini adalah statement. Dia satu pernyataan bahawa saya adalah seorang guru. Kalau kata saya sedang makan, yang ini ayat statement ke ataupun ayat perbuatan? Yang ini ayat perbuatan. Sebab ada
perkataan makan di sini. Saya sedang makan, ada masa kat sini. Boleh jadi saya sudah makan ataupun saya akan makan. Tapi pokoknya kat sini, ni contoh nombor 6 ni, saya sedang makan, adalah merupakan ayat perbuatan. Okey. Daripada sini, next discussion yang kita akan buat ialah apakah dia ramuan ataupun definisi yang menjadikan suatu ayat itu sebagai ayat perbuatan ataupun ayat statement. So, saya akan bincang perkara ni dalam video yang seterusnya, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.